Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani menjelang Ogos ini bagi hala tuju ekonomi negara yang lebih jelas. Menurut Perdana Menteri, naratif tersebut penting bagi memudahkan pelantindakan pelaksanaan dasar di peringkat kementerian dan jabatan berkaitan. Ia bakal menjadi satu kerangka besar dan umum kepada nadi ekonomi negara dan akan dijelaskan kepada rakyat secara berperingkat. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia, Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi dilantik Ketua Audit Negara berkuat kuasa esok. Ketua Setiausaha Negara berkata, pelantikan itu selaras perkara 105/1 Perlembagaan Persekutuan dan mendapat perkenan yang di Pertuan Agong setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Datuk Wan Suraya menggantikan Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid yang tamat kontrak Februari lalu. Kementerian Pendidikan KPM akan menambah sekolah model khas komprehensif 9 K9 kepada 17 buah berbanding 12 ketika ini. Ia bagi melancarkan usaha menangani masalah keciciran pelajar terutamanya di kawasan pedalaman. KPM juga sedang melaksanakan projek rintis sekolah model khas komprehensif 11 K11 di dua lokasi di Pahang dan Sarawak bagi memastikan murid kekal dalam pengajian sehingga ke tingkatan 5. 150 pemohon menerima 2.6 juta ringgit bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 setakat 31 Mei lalu. Secara keseluruhan, KKM menerima 319 permohonan bantuan khas berkenaan. Ia melibatkan pemohon yang menjadi penerima vaksin COVID-19 yang mempunyai kesan adverse susulan imunisasi yang serius atau hilang upaya kekal, selain waris penerima vaksin yang meninggal dunia. Pelancaran Pusat Pengalaman 5G Meranti menawarkan infrastruktur kemudahan dan perkhidmatan lengkap untuk menyokong pengkomersialan teknologi 5G baharu. Pusat itu dilengkapi akses kepada peralatan canggih, kemudahan dan sumber pengkomputeran berkelajuan tinggi serta akses kepada sokongan daripada pakar industri. Ia juga diyakini dapat melengkapkan bilangan kemudahan inovasi 5G yang semakin meningkat di negara ini. Hampir 300 nelayan terjejas projek mega pelabuhan antarabangsa Kuala Linggi KLIP bakal menerima pampasan bermula September ini. Ketua Menteri Melaka berkata, pembayaran membabitkan peruntukan berjumlah 5.4 juta ringgit dibuat kepada nelayan yang layak secara berfasa. Ia juga sebagai keprihatinan kerajaan negeri membela hak dan kebajikan nelayan berkenaan. Baik, PGA Brigade Tenggara melakukan rampasan berjumlah 65 juta ringgit menerusi beberapa siri operasi dan serbuan bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Ia hasil 414 kes melibatkan operasi membantras aktiviti penyeludupan dan jenayah rentas sempadan, khasnya di sempadan Malaysia, Thailand, Kelantan. Tangkapan dan rampasan di bawah Akta Dadah Berbahaya antara penyumbang terbesar sekitar 36 juta ringgit. Seorang wanita di Bintulu kerugian 1.18 juta ringgit diperdaya sindiket penipuan dengan membuat transaksi dari 3 akaun bank miliknya ke akaun bank individu tidak dikenali. Ia selepas menerima panggilan suspek mengaku Sarjan Wong dan Inspektor Hu 22 Mei lalu mendakwa mangsa memfitnah Kementerian Kesihatan dan terlibat kes pengubahan wang haram. Wanita berusia 55 tahun itu hanya menyedari ditipu setelah memberitahu perkara tersebut kepada suaminya. Mangsa membuat laporan polis 10 Jun lalu. Baik, waspada terhadap tawaran pelaburan menjanjikan pulangan lumayan serta menggunakan logo tabung haji TH di platform media sosial. TH memaklumkan terdapat golongan tidak bertanggungjawab itu yang dikenal pasti menubuhkan ruangan sembang TH dan pelaburan dalam platform Telegram. Kumpulan terbabit menjanjikan keuntungan tidak munasabah dan pendeposit diminta tidak mudah terpedaya. 11 individu mengaku tidak bersalah atas 7 pertuduhan menipu membabitkan kira-kira RM45,000. Kesemua tertuduh tidak bekerja, termasuk ada yang di bawah umur, dituduh memperdaya 7 individu menyerahkan sejumlah wang di Taman Cheng Perdana antara 12 April hingga 7 Mei lalu. Hakim membenarkan mereka dijamin RM10,000 bagi setiap tuduhan dan kes disebut semula 31 Julai.
13 penduduk Kampung Baru Muafakat Gelang Patah Johor dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS akibat banjir kilat. Mereka dipindahkan selepas kediaman dinaiki air sedalam hampir 1 meter. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan akibat kejadian berkenaan. Kes diabetes dan darah tinggi sentiasa menunjukkan peningkatan. Malah tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti mendapati peningkatan faktor risiko obesiti melonjak 19.7% pada tahun 2019. KKM memandang serius isu penyakit tidak berjangkit sedemikian. Selaras itu, 4 teras agenda negara diperkenal bagi menjamin kesihatan rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, turut berekodkan kenaikan ialah jumlah kumulatif kes demam denggi, iaitu lebih 48,000 kes dilapor di seluruh negara dari Januari hingga 3 Jun. KKM berkata sejumlah 34 kematian akibat komplikasi demam denggi dicatatkan. 82 lokaliti hotspot dikesan, tertinggi di Selangor. Dalam pada itu, 1 kes chikungunya berlaku di Selangor menjadikan jumlah kumulatif kes chikungunya 135. 22% daripada 27,000 klien berjaya mencapai kehamilan menerusi perkhidmatan kesuburan di klinik LPPKM. Pencapaian itu setanding dengan perkhidmatan yang ditawarkan pusat rawatan swasta. Namun pada harga lebih berpatitan sekaligus mencapai objektif membantu pasangan B40 dan M40. Ini pula bagi menangani impak cuaca panas dan kering. 6 sungai berpotensi untuk pelaksanaan operasi pembenihan awan. Antaranya Sungai Muda, Sungai Melaka, Sungai Kelantan dan Sungai Similajau. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, operasi pembenihan awan akan menggunakan pendekatan serampang dua mata, iaitu memastikan empangan tadahan air mempunyai kapasiti air mencukupi dan pada masa sama sektor pertanian tidak terjejas. Kenderaan muatan berat melebihi had antara punca Jalan Persekutuan kerap rosak dan berlubang. Dedah Timbalan Menteri Kerja Raya, tindakan itu juga mengakibatkan daya tahan jalan terkesan meskipun pelbagai inovasi digunakan termasuk dari segi turapan bagi memastikan ketahanan permukaan jalan. Sehingga April lalu, lebih 2,000 lubang ditampal berdasarkan laporan tampalan lubang di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia. Baik, akta khusus menjaga kebajikan penggiat industri seni wajar diwujudkan. Ini kerana peruntukan undang-undang sedia ada tidak mencukupi bagi melindungi golongan tersebut. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bagi mewujudkan akta khusus mengenainya, semua pihak terlibat disaran memberi kerjasama, memandangkan ia mengambil masa untuk direalisasikan. Menteri Besar Selangor menafikan dakwaan bahawa Dewan Undangan Negeri akan dibubar pada 19 Jun ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Tarikh itu sebenarnya merupakan di mana lengkap selama 5 tahun beliau mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar, iaitu pada 19 Jun 2018. Garis panduan penganjuran pelbagai acara yang mematuhi syarat akan diserahkan kepada pengusaha hotel dan rumah inap desa di Johor. Exco menjelaskan ia bagi menghalang sebarang acara yang melanggar syariat dianjurkan di negeri itu. Tindakan juga diambil susulan wujud pelbagai cubaan menganjurkan pelbagai acara tidak bermoral. Persiapan menyambut Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024 telah mencapai 70%. Ia bagi memastikan sasaran kerajaan negeri untuk menarik 18.7 juta pelancong tercapai. Pelbagai program dan acara pemanas badan, antaranya Pesta Gedang dan Pesta Memancing, telah disusun menjelang tahun depan bagi menyambut pelancong dalam dan luar negara. Institut Biodiversiti dan Pemeliharaan Alam Sekitar IBAC Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS perlu bekerjasama dan berkongsi hasil penyelidikan dengan Institut Biodiversiti di universiti tempatan lain. Ia bagi memberi impak penyelidikan yang besar dan bermakna kerana universiti itu mampu menerajui penyelidikan biodiversiti negara. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengkaji bentuk hala tuju dan kerjasama antara universiti bagi mengoptimumkan usaha penyelidikan. Kampus kreatif kepada anak Terengganu terutama golongan asnaf diwujudkan bagi mengembangkan bakat dan kemahiran animasi 3D. 20 pelajar menjadi perintis secara teknikal ke arah melahirkan usahawan digital. Inisiatif pembelajaran percuma dalam tempoh 6 bulan di samping menyediakan allowance bulanan. Kampus kreatif itu telah beroperasi awal tahun ini.
Projek menaik taraf Zoo Johor akan bermula bulan depan dan dijangka siap penghujung tahun ini. Ia seterusnya memberi wajah baru kepada lokasi pelancongan berusia 95 tahun itu yang sebelum ini dikenali kebun binatang. Zoo Johor menempatkan lebih 100 haiwan pelbagai spesies ditutup kepada orang awam sejak Oktober 2020 berikutan pandemik COVID-19. Malaysia mencatatkan lonjakan jumlah perdagangan sebanyak 27.8% kepada 2.8 trilion ringgit pada 2022 berbanding 2.2 trilion ringgit setahun sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, ekspor negara juga 25% kepada 1.6 trilion ringgit pada 2022 berbanding 1.2 trilion ringgit pada 2021. Import juga meningkat 31.3% kepada 1.3 trilion ringgit berbanding 987.3 bilion ringgit setahun sebelumnya. Jumlah stok minyak sawit negara meningkat 12.6% kepada 1.69 juta tan pada Mei 2023 daripada 1.50 juta tan pada bulan sebelumnya. Lembaga Minyak Sawit dalam laporan prestasi terkini industrinya berkata, inventory minyak sawit mentah MSM naik 10.7% kepada 921,800 tan bulan lepas daripada 832,966 tan pada April. Pengeluaran MSM meningkat 26.8% kepada 1.52 juta tan pada Mei, namun ekspor minyak sawit susut 0.8% atau 8,521 tan kepada 1.08 juta tan pada Mei daripada 1.09 juta tan sebelum ini. 136 bilion ringgit itu nilai jualan dicatat Perdagangan Borong dan Runcit Malaysia. Angkanya meningkat 6.3% tahun ke tahun pada April 2023. Peningkatan disumbangkan subsektor perdagangan runcit selain perdagangan borong. Bagaimanapun, kenderaan bermotor merosot negatif 5.1% dipengaruhi penyusutan jualan kenderaan bermotor. 300 hektar kawasan penanaman biji benih kenaf disasar di Perlis melibatkan 150 peserta tahun ini. Kementerian Perdagangan dan Komoditi komited melaksanakan pelbagai inisiatif dan program berimpak tinggi bertujuan memperkasa industri kenaf negara bagi menjana pendapatan rakyat. Pusat Pemprosesan Biji Benih Kenaf di Besri akan berfungsi sebagai hub pengeluaran biji benih berkualiti dengan kemampuan memproses melebihi 100 metrik tan. Orang awam di Pelawa memberi pandangan langkah-langkah mengembangkan lanskap ekonomi Malaysia. Sebarang pandangan mengenai ekonomi, subsidi dan perlindungan sosial boleh dikemukakan secara dalam talian Suarakan Pendapat Anda melalui web Kementerian Kewangan. Tindakan itu penting bagi kerajaan merangka dasar dan keutamaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Asap dari kebakaran hutan Kanada telah dikesan beribu-ribu kilometer jauhnya di Norway. Namun situasi itu menurut Institut Penyelidikan Iklim dan Alam Sekitar tidak mencetuskan isu alam sekitar di Norway mahupun risiko kesihatan yang serius. Kebakaran hutan di Kanada di kawasan seluas 3.8 juta hektar menyebabkan puluhan ribu penduduk hilang tempat tinggal dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Di Filipina, lebih 12,000 penduduk dipindahkan susulan letusan gunung berapi Mayon. Pihak berkuasa turut mengeluarkan amaran risiko kesihatan berikutan abu dan gas toksik yang dilepaskan. Sekurang-kurangnya satu gempa bumi gunung berapi berlaku dalam tempoh 24 jam lalu. Kemungkinan letusan besar berlarutan dalam beberapa hari atau minggu. Chile mengadakan usaha menyekat kematian hidupan marine akibat selesema burung. Antaranya mengumpul haiwan yang mati di pesisir pantai bagi mencegah penularan penyakit di habitat yang terdedah. Akibat krisis berkenaan, 10% populasi penguin di Chile telah mati tahun ini. Ia meningkatkan lebih risiko pemeliharaan. Di Philadelphia, sebahagian lebuh raya runtuh selepas sebuah lori tangki yang membawa petrol terbakar di bawahnya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Bimbang keselamatan pengguna berkaitan struktur pembinaan trafik di kedua-dua arah lebuh raya 8 lorong itu dihentikan.
Tindakan itu memberi kesan ketara ke atas wilayah dan bandar Philadelphia memandangkan lebuh raya berkenaan merupakan laluan utama. Detik letupan menyebabkan kebakaran besar di tapak pembinaan Hafen City, Hamburg, Jerman berjaya dirakam Jumaat lalu. Difahamkan beberapa silinder gas meletup di samping bunyi letupan kuat kedengaran. Tiada kecederaan dilapor, namun pihak berkuasa menasihatkan penduduk supaya menutup semua tingkap dan pintu ketika kejadian. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Syahrudin dan Fiona Bernabaikan untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Zamri Hussein. Assalamualaikum.